hari ni aku terpaksa set up kat depan rumah sebab kat luar ni masih hujan renyai-renyai. Dah 4 hari lah, maksudnya masuk hari ni 4 malam lah, 4 malam dah straight malam hujan bengek je kan. Kalau hujan dah berhenti pun, kalau aku nak buat dekat tempat biasa aku, kat belakang rumah aku, bunyi cengkerik dan bunyi kataknya extra loud. So takut nanti korang tak dengar suara aku. So hari ni aku buat kat depan lah. Okay, so sekarang jom kita dapatkan feel dia kejap Yeah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini dalam siri Kemenyan Berasap. Okay, apa yang aku nak kongsikan dengan korang hari ni dalam siri Kemenyan Berasap kali ni, ini adalah pengalaman aku pada tahun 1993 dahulu. Pada masa ni aku berada di tingkatan 3. Masa tu aku di Lungun lah. Pada masa tu apa yang berlaku adalah kita orang kerap ke Suruhujung. Sebab Suruhujung ni ada satu spot yang best, sama ada untuk kita orang pergi hiking, camping dengan mancing, memang best. Okay, so nak dijadikan cerita berapa hari bulan aku dah tak ingat, tapi yang aku tahu hari itu adalah hari Jumaat. So untuk pengetahuan korang, Pantai Timur hari Jumaat dan Sabtu adalah cuti umum. Kira macam belah Selangor ni Sabtu Ahad lah. So selepas sembahyang Jumaat tu, barang-barang semua telah kami siapkan. So kami pun bergerak daripada rumah aku. Kami bertiga pada masa tu. Daripada rumah quarters yang aku duduk tu, kami bergerak. So 3 orang ni termasuk aku. 2 orang ni memang ada basikal, aku tak ada basikal. So basikal aku hilang pada umur aku 12 tahun. Dan basikal aku, bapak aku beli pada umur aku 6 tahun. 6 tahun bapak aku beli basikal tu. Dia bagi tahu, kalau basikal ni hilang, aku tak beli dah. The one and only bicycle for you. Okay, so umur aku 12 tahun, basikal aku hilang, kena curi. So apa yang berlaku adalah barang-barang yang dah di-pack ni tadi semua diletakkan dekat dalam bag masing-masing. Lepas tu kawan aku yang 2 orang ni juga, mereka ada bag diorang. Sebab trip ni adalah trip bermalam. Kita orang nak pergi mancing dan kita orang nak bermalam dekat sana. So barang-barang aku, kebiasaannya makanan apa semua memang aku yang sediakan lah. Aku dah ready kan, masukkan semua dekat dalam bag dan aku tumpangkan dekat basikal kawan-kawan aku ni. Termasuk dengan bag baju aku akan tumpangkan kat sana. So mereka akan kayu basikal daripada jalan pantai tu, daripada Teluk Lipat ke Suruhujung, dan aku akan berlari ke sana. Itu memang aktiviti aku dulu. Aku ke mana-mana aku berlari. So perjalanan tu adalah lebih kurang dalam, tak adalah jauh sangat, dalam 10 km je. Okay, pada waktu tu 10 km kau jalan kaki atau kau berlari setakat 10 km ke bawah, itu adalah normal, tak ada apa-apa. Okay, so 2 orang rakan aku ni, dia orang nak kayuh dan aku turun ke pantai dan aku berlari di tepi pantai. So setibanya kita orang dekat Suruhujung, untuk mereka yang tahu Lungun ni, Suruhujung ni adalah tempat di mana terletaknya kampus UiTM Suruhujung. Waktu aku dulu ada kampus Suruhujung dan ada kampus Suruh Tengah. Sekarang Suruh Tengah tu dekat Suruh Gate tu dah tak ada, tak silap aku. Yang tinggal hanya kampus Suruhujung. Suruhujung ni, kalau nama lama dia dulu, dia ada satu sungai tau, daripada
kuala Dungun, dia musing ke belakang semua, dan ada yang mengalir ke dan keluar ke Serujung ni. So dia ada cabang-cabang yang banyak lah. So yang keluar ke Serujung ni, nama lama dia orang panggil Teluk Mayat. Nama baru dia Teluk Gadung. So last aku pergi, aku perhatikan ada jambatan. Maknanya sungai ni akan mengalir keluar ke laut. Ada jambatan dah merentasi sungai yang mengalir keluar ke laut ni. Sebab dia jadi macam bottleneck dekat situ. Daripada sungai sini ni besar ni, dia berteluk di sini. Lepas tu dia kecil. Tapi kecil ni bukan kecil yang kau boleh lompat. Tak ada, dia dalam around 10 meter macam tu, 10 meter, 10-15 meter macam tu lah. So dia mengecil dan terus ke laut. Dan bila dia mengecil ni, arusnya memang agak deras. Okay. So apa yang kita orang buat dulu ni aku share. Ni kita orang-orang nak kata lama tak adalah lama sangat, tapi inilah aktiviti kita orang dulu-dulu. So bila kita dah sampai, akan ada wakaf-wakaf dekat situ, gazebo lah. So kawan-kawan aku ni, dia orang akan kunci basikal dia, ikat, rantaikan dekat wakaf ni, kat tiang-tiang wakaf ni. So dia orang akan bawa turun barang apa semua. Lepas sambil menunggu aku lah. Tak ada lama pun, sekejap je. Lepas tu aku pun sampai dah bagi agih-agih barang, masing-masing bawa. Yang mana yang hand carry lah. Yang mana yang boleh masuk dalam beg, kita masuk dekat dalam beg. So benda pertama yang kita orang buat adalah sorang. Okay, air ni dia mengalir macam ni. Ini laut. Kalau kau terlepas ke laut ni, kat sini ramai orang mati. Okay. So kita kena ambil lajak sikit sebab dia deras. So kena ambil lajak sikit kat belakang ni, lari laju-laju, bawa satu tali, lari laju-laju, terjun, dan kau akan hanyut tapi kau ke depan. Kau akan ke depan tapi kau akan ke tepi juga macam ni. So kau akan hanyut dan kau akan pergi ke darat di sebelah sana. So bila seorang dah lepas pergi ke sana, dia akan pegang tali tu, seorang lagi akan pegang tali dekat belakang, orang yang kedua akan pegang tali tu dan melintas. Kemudian dua orang dah ada dekat darat, di seberang kita akan tarik orang yang ketiga untuk melintas. Alhamdulillah sepanjang aktiviti kita orang ni, bukan sekali, bukan dua kali, tapi banyak kali tempat ni kita orang pergi, alhamdulillah lah tak ada perkara-perkara buruk yang berlaku. Maksud aku macam hanyut ke laut atau kemalangan jiwa ke apa ke, alhamdulillah tak ada perkara-perkara sedemikian berlaku. So selepas bila kita dah sampai ke hujung tu, kita akan mendaki bukit sikit, tak banyak pun, bukit ni sikit je. Naik bukit sikit, kemudian akan start ada tangga. Tangga tu dalam separuh. So aku tak tahu sama ada tangga tu masih ada lagi sekarang atau tidak, sebab aku pun dah lama tak pergi kat sana. So kita akan naik tangga tu sampai ke puncak bukit yang pertama. Selepas habis puncak bukit yang pertama tu, dah tak ada tangga lagi dah. So ini basically ialah bukit, hutan lah. So selepas puncak bukit yang pertama, kita akan turun bukit. Ada dia punya trail lah. Memang ada, aku pun tak tahu nak kata ramai orang keluar masuk ke apa ke, itu aku sendiri pun tak tahu. Okay, so kita akan menuruni bukit tu pula. Lepas tu kita akan start climbing bukit yang kedua. Bukit yang kedua, kemudian kita akan turun daripada bukit yang kedua, kita akan slide. Kita akan start climbing bukit yang ketiga. So basically ada 3 buah bukit yang perlu naik turun, naik turun, naik turun. Turun aja bukit yang ketiga tu, kita akan sampai ke satu tempat. Basically tempat ni pun kita pun tak tahu nama dia apa. Sampai hari ni pun aku tak tahu nama dia apa. Tapi kita orang declare tempat tu sebab awalnya nama Teluk Gadung, all the way tu semua Teluk Gadung lah. So kita orang sampai tu basically dah dalam lebih kurang jam 5.30 petang, dekat 6 petang macam tu lah, around that time lah. So bila kita orang sampai,
kita akan sampai. Lepas tu akan ada satu sumber air daripada sungai. Dia cetek je lah, sebab dekat belah sana ada sungai. So kita orang akan cross sungai ni, sungai cetek dalam para betis saja. Kita akan cross sungai ni, kemudian akan ada satu kawasan lapang, dan di depan ni adalah laut, sebelah kiri adalah laut, sebelah sini adalah hutan dan ada sungai. Ada air terjun mini lah, kecil-kecil ni air terjun. Sebelah kiri ni laut ni dia berteluk lah, berteluk memang cun. Memang best lah mancing kat situ. So zaman tu kita orang masih main bottom. So kita orang mancing pasal ada GT, Kaparang, Barakuda, ada Tenggiri. So okey lah, itu yang seronoknya pun. Tapi sebelum kita orang start memancing, kita orang siapkan kemah kita orang dulu. So kemah pun kemah cowboy je zaman tu. Zaman tu kita pakai tak je, ponco lah, ponco ketak tu kan. Kalau kat Terengganu tu kita orang panggil canvas lah. Maknanya kita ikat pokok ke pokok, tak ada tali pun tengah, pokok ke pokok setegang yang boleh. And then yang ni yang ke bawah, yang bukaan dia A ni, yang ni kita ikat tali. Lepas tu kita hampa second canvas dekat bawah untuk tempat nak letak barang, nak tidur apa semua atas canvas tu lah. So kita sediakan unggun api kita orang siap-siap, sebab dalam hutan ni gelap dia cepat. So bila dah sedia semua tu, kita orang pun start mancing, main bottom, baling, pacak. Kemudian tunggu. So malam tu alhamdulillah, pada awal malam tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Menu macam biasa, kita akan masak nasi, kita akan masak sardin. Sebelum nak dapat ikan kan, biasanya kita orang bawa sardin lah at that time, sebab senang. Kuah dia buat sebanyak-banyak yang boleh, sebab ikan apa yang dapat kita bakar ke, kita apa ke. Lepas tu kalau kita orang dapat ikan ke apa ke kan, sama ada nak bakar atau nak campak dekat dalam kuah sardin tu pun boleh, tak ada masalah. Memang simple, menu orang kata menu cowboy kan. So bila nasi dah masak, sardin dah masak, sambil menunggu tu kita orang makan, sembang-sembang, gelak-gelak apa semua. Kemudian adalah beberapa pancing, ditarik ikan, alhamdulillah. Tapi bila dah bawa ke tengah malam, hampir ke tengah malam, kami dengar ada suara ketawa budak-budak kecil. So aku pandang muka kawan aku pun pandang muka aku, dan kita orang buat erti je lah. Memang dengar suara budak kecil bergelak ketawa. Lepas tu dia orang macam main air, sebab aku dengar percikan air, macam budak-budak yang mandi sungai. So kita orang pun buat tak erti je lah. Kita orang teruskan je mancing. Masa tu nak kata sembang-sembang, dah tak ada sembang lah, semua pun dah diam je kan. Kemudian seorang rakan aku, bila dah dalam lebih kurang pukul 12.30, dalam sejam kemudian lah, dia kata cukup lah, kita sambung esok pula lah. Apa lah kata kan, ni ikan pun ada dah dapat ni, kita siang-siang sikit, kita bakar sikit pun syok juga ni, berkena dengan kopi apa semua kan. Kita orang pun okey, kita decided untuk tarik pancing masing-masing, balik ke kemah, ke camp kita orang lah. So balik dekat camp kita orang ni, kira belah tepi ni ada sungai tu lah. So kita orang pun balik ke camp. Di camp kita orang pun makan-makan apa semua, minum kopi, dan suara ketawa budak-budak kecil ni tadi, ini bukan seorang dua tau, ini ada beberapa orang punya ketawa tau, budak-budak kecil ni tau. So dah tak ada. So masing-masing pun dah lega. Okey, dah tak ada, diorang dah balik rumah kot. Tadi diorang pergi mandi sungai kot. Okey lah. So kita orang pun suara pun mulalah sembang balik kan. So budak-budak umur 15 tahun sembang apa semua kan, sambil berkena kopi. Lepas pada tu
Kami pun buat unggun api yang sedia ada, makanan semua dah memang dah siap, dah tak ada apa nak bakar. Kami buat second unggun api. So unggun api yang second ni kami decide untuk nak buat unggun api yang sebesar-besarnya, sebab kat tepi tu ada pokok lebih kurang sepemeluk macam tu tumbang. So kita ambil pokok yang saiz-saiz yang macam ni, sebab pokok orang kata yang dah tumbang tak perlu nak pergi kapak ke, nak pergi gaji ke, nak tetak ke, tak perlu. Sebab tepi pantai ni memang ada berlambak dengan daun kering ni apa semua kan. So kita orang ambil longgok situ, memang besar lah unggun api macam tu. Kemudian tengah kami seronok main api tu, tiba-tiba ada orang kata benda bulat berapi melintas. Masa tu biru sekejap bro. Memang kami semua agak terkejut lah, macam Allah, apa benda pula lagi ni? Tadi dah ketawa budak-budak kecil, ini apa benda pula kan. So dia lintas, dia semua lintas saja. Tak tinggi, paras pucuk-pucuk pokok. So kami ni berada di kawasan yang lapar. So dia melintas paras pucuk-pucuk pokok. So semua tengok, diam. Aduh, macam mana ni kan, apa benda pula lagi kita nak kena ni. Cakap tak apalah, kita doa je lah, supaya semoga ni je lah apa ni, dugaan yang Allah Ta'ala bagi kan. Tapi nak dijadikan cerita, tak lama selepas kami berharap dah tak ada apa-apa tu, daripada atas sungai kami dah nampak ada seorang rakan, nampak ada kelibat perempuan rambut panjang. Makin ditengok, bila kami keliling lah, bukan tengok betul-betul, tak berani pun nak tengok betul-betul, sebab di dalam hutan kan lepas 3 buah bukit tau. Nak tengok betul-betul pun tak berani, dia keliling je, keliling. Kemudian keliling kali kedua makin dekat. Ni sejuk, malam memang sejuk dengan angin, laut ni dan semua kan. Tapi kami bertiga berpeluh-peluh pada waktu tu. So nak dijadikan cerita, kami bertiga ni dah agak cuak jugalah. Sebab bila ditengok makin dekat, bila ditengok makin dekat kan. Lebih kurang jarak dia dalam lebih kurang 20 meter daripada kami. Seorang rakan aku, dia dah tak boleh tahan. Dia dah pandang dan tengok. Dia dah start berjerit lah. Apa ni? Makin dekat ni. Aku takut ni macam ni kan. Dia dah jadi panik. So bila dia panik, kita orang pun macam relax dulu. Tengah kita orang huru-hara tu, dia terus terbang melintasi depan kami, tapi tinggi lah, melintas atas kepala kami lah. So kami tengok. Kemudian dia pergi ke seberang belah sana. Maknanya macam yang aku cakap tadi, sungai sebelah sini, laut sebelah sini. Dia duduk dekat antara pokok-pokok kat tengah laut dia. Bila dia landing saja dekat salah satu dahan tu, dia mengilai dengan sekuat-kuatnya. Itu masa tu kami pun memang biru lah. Seorang rakan aku memang dia nilai tu je, memang terkencing lah dalam seluar. So kami pun tak putus lah. Kami cuba baca. Mula-mula tu lidah agak kelu juga. Kami cuba baca Ayatul Kursi. Ayatul Kursi berulang-ulang. Kami bertiga lah. Yang mana lupa ada cover tu. Untungnya pergi bertiga ni ada cover. So bila ada cover ni, yang mana terlupa sebab keadaan panik. Bila keadaan panik, kau boleh, orang kata macam tak ingat gini kan. So kami baca kuat-kuat dan dia terus mengilai. Lepas tu bila hilaian tu tak berhenti lagi, kami putuskan untuk okeylah, kita masuk kemah, kita tidur.
So kami pun baring kat dalam kemah ni, layan ni bertalu-talu. So kami pun cuba untuk tidur. Sebenarnya tak tidur pun, memang tak boleh tidur. Malam tu basically tak tidur pun. Cuma kami baring dan tutup muka dengan beg masing-masing. Selepas beberapa lama lah, dalam setengah jam kemudian, hilayan tersebut berhenti. Bila hilayan tersebut berhenti, kami dah lega lah. Belum sempat nak lega, budak-budak kecil yang mula-mula tadi ni bergelak ketawa, sekarang sambil bergelak ketawa berlari mengelilingi camp kami. Dia macam main kejar-kejar sambil gelak. Kami dah, ya Allah, kenapa berat sangat dugaan malam ni. Kami teruskan juga sambil tutup muka tu. Ni 3 orang ni punyalah rapat, dan macam seorang duduk. Kemah tu punyalah besar, tapi semua rapat ni semua takut juga dalam hutan ni. So kami pun terus baca ayatul kursi, baca ayatul kursi, baca ayatul kursi, baca ayatul kursi. Untuk aku sendiri, personally, aku pun tak sedar pukul berapa yang aku tertidur. Aku sedar-sedar dah pagi. Bila dah pagi tu cakap, ya Allah, Alhamdulillah dah pagi. So aku tanya dekat 2 orang kawan aku ni, mu kan boleh tidur lah tadi? Mu natang. Kita orang duk baca-baca ayat kursi, mula-mula mu baca, lepas tu kita kali-kali tengok tak ada dah, hanyut dah. Natang go, boleh tidur dalam keadaan gini. So aku kena maki berkandar agak lah pagi tu kan. Berkandar-kandar aku kena maki kan, sebab dia orang tak boleh tidur. Lepas tu cakap, mana ni? Kita nak terus mancing ke nak pack nak balik? Oh gila, apa nak balik sekarang ni, pagi lagi. So kita orang decide untuk teruskan mancing. Alhamdulillah ada hasil. Tengah hari kita orang kemas-kemas, tak nak tunggu petang dah. Tengah hari kita orang kemas-kemas dan kita orang balik. So naiklah turun, naik turun 3 buah bukit, melintas sungai yang ke laut ni tadi. Pergi ke basikal, dia orang pergi ke basikal dan aku berlari balik. So sampai di rumah, Alhamdulillah tak ada apa yang mengikut kami. Alhamdulillah sangatlah. Dan pada malam tersebut tu masing-masing pun duduk di rumah, Alhamdulillah boleh tidur, tak ada apa yang mengikut. Memang Alhamdulillah syukur sangat. Cuma di situ je lah kami ada gangguan. Tapi tengoklah, one of these days aku rasa kalau ada rezeki, insyaAllah aku akan pergi ke tempat tu. Dan aku nak share gambar dengan korang pun waktu kita orang camping. Aku ada ambil gambar pada masa tu, tapi korang kena ingat ini tahun 93. Dan gambar-gambar ni tak adalah banyak sangat sebab masa tu pakai kamera yang pakai Kodak ni, film kamera. So gambar-gambar ni ada dekat rumah bapak aku dekat Kajang. Tapi tak apalah, kalau misal kata aku ada kesempatan nanti aku balik, aku ambil, aku bikin foto album boleh aku share dengan korang. Ataupun macam aku cakap tadi, one of these days kalau ada rezeki, insyaAllah aku akan cuba untuk ke sana balik, camping kat sana. Dan aku nak tunjukkan kat korang betapa cantiknya tempat tersebut. Okay, so takat ni dulu siri kemenyan berasap kita malam ni. Kita berjumpa di siri selanjutnya. Yeah.